Famana'uhu, depa tak bagi, depa keliling kepung rumah dia. Orang bagi tahanan rumah ni bagi. Sebab tu Sayyidina Osman digelar Syahidud Dar. Syahidud Dar maksud dia orang yang syahid dalam rumah. Dibunuh daripada dalam rumah. Puak Khawarij naik daripada atas bumbung masuk ke dalam rumah Sayyidina Osman dan pancung Sayyidina Osman ketika Sayyidina Osman tengah baca Quran. Dan Quran dan terpercik darah Sayyidina Osman kena Quran tersebut. Dan Quran tu masih ada sampai sekarang. Nah, darah dia yang mulia tu kena Quran tadi. Jadi dia tak bagi. Tak bagi dia minum air, tak bagi dia buka puasa. Fabata, pada malam tersebut dia tidur. Falamma kana fis sahar qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittala'a alayya min hadha as-saqaf. Sayyidina Osman kata, ya, pada malam tersebut Rasulullah datang kepada aku dan dia datang daripada bumbung rumah. Sayyidina Osman kata. Hadis ni riwayat daripada Ibnu Mani'. Dan kemudian wa ma'hu dalwun min ma'. Sayyidina Nabi waktu tu ada bekas air, bawa air kepada Sayyidina Osman sebab Sayyidina Osman tak minum pada semalam. Faqala ishrab ya Osman, minumlah wahai Osman. Fasharibtu hatta rawitu, kata Sayyidina Osman, aku minum sampai hilang dahaga. Summa qala izdad, tambah lagi, izdad, tambah lagi. Fasharibtu hatta tamalla'tu, kata dia. Aku minum sampai kenyang, sampai penuh perut aku dengan air yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, dalam riwayat yang lain, nah, disebut oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Haris ibni Abi Usamah dalam musnad Haris ibni Abi Usamah. Banyak musnad kita tak pernah baca, nah. Ini musnad kecil ni yang disusun oleh ulama-ulama yang kadang kitab ni kita tak pernah jumpa dah lah. Tapi disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Rasul Bazanji Al-Husaini dalam kitab dia ni Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah, dalam bab berkenaan hari kiamat. Kitab ni bab kiamat. Dicerita pada kiamat, tanda-tanda kiamat yang permulaan, tanda kiamat pertengahan dan tanda kiamat yang pengakhiran. Dia ada tanda-tanda yang sangat dekat dah dengan kiamat. Akan cerita semua dalam ni. Bab Ya'juj Ma'juj semua dalam ni. Awal-awal dia cerita bab berkenaan pembunuhan para sahabat Nabi SAW. Dan kemudian bila sebut ini dia kata an Muhajir ibni Habib qal ba'atha Utsman ila Abdullah ibni Salam wa huwa mahsurun. Sayyidina Utsman dihantar, Abdullah bin Salam waktu tu Sayyidina Utsman ditahan. Faqala lahu irfa' ra'saka tara hadhihi al-quwwah fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashrafa minha hadhihi al-lailah. Faqala ya Utsman ahsuruka? Qultu na'am. Fa'adla dalwan fasharibtu minhu fa inni la ajidu bardahu ala kabidi. Summa qala li in syi'ta da'awtu Allah fayansuruka alaihim wa in syi'ta aftarta indana. Faqtartu al-fitra indahu faqutila fi yawmihi. Faham hadir? Hadir dia kata bila mana Sayyidina Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam ni dia sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang masuk Islam, sebelumnya Yahudi, kemudian masuk Islam. Datang jumpa dengan Sayyidina Utsman waktu Sayyidina Utsman ditahan. Maka kata Sayyidina Utsman kepada Abdullah bin Salam, irfa' ra'sak tara hadhihi al-quwwah. Kamu angkat kepala kamu, cuba kamu tengok di atas bumbung rumah aku ni. Nah, disitulah semalam Nabi SAW telah datang pada semalam. Dan Nabi sebut kepada aku, wahai Utsman, ahsuruka? Kamu ditahan dalam rumah wahai Utsman? Kamu dikepung keluar daripada rumah untuk kamu cari makan dan sebagainya. Qultu na'am. Ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Aku ditahan di dalam rumah. Fa adla dalwan fasharibtu minhu. Kemudian Nabi bagi kepada aku minuman satu bekah. Fa inni la ajidu bardahu ala kabidi. Kata Sayyidina Utsman, aku minum air tadi, rasa sejuk sampai ke hati aku. Nah. Summa qala li in syi'ta da'autullah. Wahai Utsman, kalau kamu nak, aku boleh doakan kepada Allah Ta'ala, fayansuruka alaihim. Allah akan bantu kamu. Allah akan hantar tenteranya nanti untuk menghancurkan mereka. Wa in syi'ta aftarta indana. Kalau kamu nak juga, kamu boleh buka puasa dengan kami. Nampak tak? Nabi bagi pilihan. Sama ada kamu nak hidup atau kamu nak mati bersama dengan aku. Nampak tak? Ini bermaksud seolah-olah Sayyidina Utsman dia seolah ada dua dia punya takdir dia. Boleh untuk teruskan hidup, boleh untuk mati. Boleh jadi gitu kan? Bolehkah? Adakah gitu? Nah, kita baca dakik sikit, kita baca bagi dalam sikit. Aku baca bagi sathun atas tu je kan.
Ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada tak silap saya Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Nah, dan Sayyidina Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah sekali Sayyidina Jibril datang, Sayyidina Israel. Malaikat Israel pernah mai sekali dekat dia. Jadi Allah Taala suruh Israel cabut nyawa Nabi Musa alaihi salam. Sampai depan rumah Nabi Musa, malaikat Israel ketuk pintu. Kau buka pintu, terus malaikat Israel kata, malaikat Israel berbentuk dalam muka rupa seorang lelaki lah. Ketuk pintu, buka pintu terus. Malaikat Israel kata apa? Ati' rabbak. Taat perintah Tuhan kamu. Kejut Nabi Musa. Taat metang bawah pula ni. Tumbuk terus. Terkejut, bok sekali debuh. Keluar biji mata terus. Israel kena tumbuk dengan Nabi Musa. Hadis sahih lah. Yang buat terkejut pula. Tu ni. Adalah hadis. Saya tak bawa kita ada kat rumah. Kitab Ajaibul Aqdamin. Nah, dalam apa ni keajaiban orang-orang cerita-cerita dahulu dalam hadis yang sahih. Disusun oleh Syekh Abdullah Talidi. Tumbuk malaikat Israel, keluar biji mata. Malaikat Israel jumpa balik dengan Allah. Dia kata, wahai Tuhan, kamu hantar aku pada orang yang tak mau mati, ya Allah. Maksudnya malaikat Israel datang bukan macam datang kat kita lah. Malaikat Israel tak mai kat kita dengan cara macam tu. Dia tak mai habaq dah, mai cabut terus mati kita. Dengan nabi-nabi mai minta dulu, minta izin. Ni adab para malaikat kan. Mai jumpa dengan Nabi, wahai Nabi Allah, hari ni sampai dah waktu kamu. Nah, jadi nak cabut nyawa hari ni izin ke tak? Gitu. Tapi dah dia mai ni terus mai buat terkejut. Buka pintu, ati' rabbak. Nah, tak perintah Tuhan kamu. Bok kena. Naik terus jumpa dengan Tuhan. Bukan Tuhan naik itu maksudnya Tuhan duduk di atas. Nah. Naik itu bagi perbuatan Sayyidina Israel. Bukan bermaksud bagi Allah tu duduk di atas. Nah, ini faham elok. Jadi malaikat Israel temu dengan Allah tidak bertempat. Kata kepada Allah, ya Tuhanku, kamu hantarkan aku ni kepada makhluk yang tidak mau mati, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata kepada Sayyidina Israel, wahai Israel, kamu temu balik dengan Nabi Musa alaihissalam, katakan kepada dia, kalau kamu nak terus hidup, letakkan belakang tangan kamu ni di atas belakang zahri as-sawr, lembu jantan. Takkan di belakang lembu jantan, sebanyak mana bulu yang berada di bawah tangan kamu tersebut, sebanyak tu umur kamu akan ditambah. Kalau ada 1 bulu, tambah setahun. 2 bulu, 2 tahun. 3 bulu, 3 tahun. Berbulu-bulu, yang ni bertahun-tahun lah. Jadi akan ditambah bertahun-tahun umur dia nanti. Maka bila datang Sayyidina Israel, kata, wahai Musa, kalau kamu ingin hidup lebih panjang, ikut arahan Tuhan kamu, letakkan tangan kamu di belakang lembu jantan. Sebanyak mana bulu yang ada di bawah tapak tangan kamu itu, sebanyak itulah umur kamu akan ditambah. Maka waktu tu barulah Sayyidina Musa AS tahu, kata yang datang ni Israel. Maka dia kata, wahai Israel, aku tak tahu kata kamu tadi yang datang. Kalau begitu dia kata, aku lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhanku berbanding dengan mengambil faedah tersebut. Maksudnya apa? Diberi 2 pilihan kepada Nabi Allah Musa AS. Hadis sahih. Diberi 2 pilihan kepada Nabi Musa untuk sama ada meneruskan hidup ataupun akan mati pada ketika tersebut. Baik, macam mana pula kita katakan bahawa ajal maut ni telah ditentukan oleh Allah? Baik, ini orang panggil dalam bab qada' mubram dan mu'allaq. Kalau kita mengaji, ada qada' yang mubram yang tidak boleh berubah. Yang kedua qada' mu'allaq, yakni ada ta'liq. Kalau buat macam ni, dapat macam ni. Kalau tak buat, tak dapat. Ada gitu. Ada ulama yang membincangkan, kata bab masalah mati ini qada' mubram. Mati mubram, maksudnya kita akan mati, pasti akan mati. Cuma bila nak mati, hak ni dia mu'allaq. Hak ni ada ulama kata gitu. Bila nak mati itu yang mu'allaq. Ada ulama kata kalau orang ni buat baik, dia sambung silaturahim. Kalau dia sambung silaturahim, buat baik dengan mak dia, umur dia akan bertambah lagi 30 tahun. Kalau dia tidak buat baik dan tidak sambung silaturahim, putus silaturahim dengan orang, umur dia akan mati sebelum 30 tahun tu. Ada kata gitu. Jadi yang tahu tetap Allah Ta'ala. Bukanlah bermaksud bila Allah Ta'ala buat 2 macam tu, Allah Ta'ala pun tak tahu dia ni nak buat yang mana satu ni. Bukan gitu maksud dia. Allah tetap akan tahu. Tahu dah dia nak pilih yang mana, dan itu pun semua dengan perbuatan Allah. Yang tak tahu ni siapa dia? Malaikat yang tak tahu. Malaikat yang akan tunggu tengok dia ni buat ke tak buat. Kalau tengok buat, okey, Allah Ta'ala kata pilih yang ni, ambil yang dia akan teruskan umur dia lebih 30 tahun lagi. Nampak? Ni yang dimasukkan dengan qada' mu'allaq. Yang ni qada' yang ada ta'liq, yang ada ikatan, yang ada tanggung. Kalau kamu buat macam ni, dapat macam ni.
Itu sebagian ulama kata gitu. Sebagian ulama kata tak, tetap mubram. Bak mati ni mubram. Cuma umur dia tadi akan jadi barakah. Umur dia panjang tu dengan sebab barakah. Tapi kalau berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi dalam Sahih Bukhari tadi ni, kenaan Sayyidina Musa alaihissalam tumbuk malaikat maut tu, kemudian disuruh letak tangan di belakang badan lembu tadi ni, bermaksud seolah-olah ada qada' mu'allaq dan mubram. Dan ini yang dibahaskan oleh kebanyakan para alim ulama. Baik, tak apalah. Kita bukan mengaji akidah hari ni lah. Kita nak baca hadis. Cuma nak ceritanya, bila Nabi SAW datang kepada Sayyidina Osman, kata, wahai Osman, in syi'ta da'autullah, kalau kamu nak aku boleh doa pada Allah, fayansuruka, insyaAllah Ta'ala akan tolong kamu alaihim, maksudnya akan mengalahkan mereka. In syi'ta aftarta indana, kalau kamu nak kamu boleh buka puasa dengan kami. Maksudnya Sayyidina Osman dapat dahin, diberi pilihan, teruskan hidup waktu Sayyidina Osman dah umur 80 lebih, ataupun esok akan bertemu dengan Nabi SAW, berbuka puasa dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, para sahabat Nabi SAW yang juga Rasulullah yang sangat Nabi cintakan. Bapak semua, orang yang cinta kepada seorang ni, dia sanggup pilih untuk mati duduk dengan orang tersebut daripada hidup lama di muka bumi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam riwayat disebut, hari yang dia nak wafat, dia tanya kepada Sayyidatina Aisyah, ma hadzal yaum, hari apa? Yaumul Itsnain. Kata Sayyidina Aisyah, hari Isnin. Sayyidina Abu Bakar kata, aku harap kalau aku mati pada hari ini, kerana hari ini adalah hari kematian kekasihku. Nampak? Dia nak sama mati dia pun dengan hari kekasih dia. Atau orang kalau bercinta ni, baju pun dia nak sama. Nak. Alah, cinta monyet kat sekolah. Kita tak nak buat lah benda-benda gitu. Ustaz Farid buat benda itu. Ustaz Farid tu. Jadi kalau kata kat sekolah dulu, kalau kata yang hak dia duk berkenan tu pakai baju warna ungu. Ni kan kat sekolah-sekolah duk buat hari raya pula kan. Kan anak-anak kita balik habaq, anak-anak kita kan. Anak-anak pakcik lah, anak saya kecil lagi. Balik abang kat mak, kata mak nak bawa baju raya. Dia pun nak buat sambutan hari raya di sekolah. Abang dah nak baju warna ungu. Sebab apa? Dah janji lah tu. Dah lah, tak semua lagi tu. Ada janji lah tu, ada hak yang duduk berkenan tu pakai baju ungu juga. Jadi kalau hari tu pakai baju sama, seronok. Tengok, woi sama. Kadang-kadang tak rancang. Pakai baju sama, woi kita ni berjodoh ni. Nampak? Kenapa? Dia rasa seronok sebab sama pun tak apa dah. Sayyidina Osman kata, Sayyidina Abu Bakar kata macam mana? Hari ni hari mati kekasihku. Aku berharap kalau aku mati pada hari ni, jangan lewatkan tangan menanam jasadku ini. Tanam pada hari Isnin juga katanya. Dan benar dia mati. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat pada hari Sabtu, hari Isnin. Dan ditanam pada hari tersebut pada umur yang sama dengan Nabi. Umur 63 juga. Nabi wafat umur 63, Sayyidina Abu Bakar pun 63. Hari yang sama. Allah. Sama. Ni kata cinta yang sangat mendalam. Bapak semua, dalam peristiwa Hudaibiyah, ada riwayat hadis disebut, Sayyidina Abu Bakar jumpa Sayyidina Umar, jumpa dengan Sayyidina Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa apa ni kita ni nampak macam perjanjian ni nampak macam lebih kepada puak musyrikin? Kata Nabi SAW, kamu tidak percaya? Kata itu adalah wahyu Allah Ta'ala. Aku ni Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar lagi, ya Rasulullah, bukankah kamu dah kata kita akan masuk ke Makkah pada tahun ini? Kita akan masuk Makkah buat umrah. Kata Nabi, kata ya betul kita akan masuk buat umrah. Tapi ada aku kata tahun ni. Sayyidina Umar kata tak. Nabi tak sebut tahun ni. Nabi kata kita akan buat saja. Cuma kita mai lah. Baik, tak apa. Pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar pula. Dia kata, wahai sahabat Nabi, tak nampak bias kah? Tak nampak lebih kah musyrikin daripada puak ni? Soalan yang sama ditanya. Maka jawapan diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar duduk tempat lain. Sayyidina Umar pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kamu tak percayakah itu adalah wahyu Allah Ta'ala dan dia adalah Rasulullah? Percaya. Bukankah Nabi kata kita akan buat umrah? Kita akan berjaya buat umrah. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ada dia kata tahun ni? Sama tak jawapan dengan Sayyidina Nabi SAW? Sama jawapan. Hak ni ulama kata disebabkan cinta dua orang ni, maka
Semua perkataan dan jawapan sama sebiji. Tak ada beza sebiji pun. Jawapan kawan ni sama dengan jawapan kawan ni. Nampak? Jawapan Nabi sama dengan jawapan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun tidak ada sedikit pun mereka berancang dah nak jawab macam mana, tak ada perancangan. Ni orang panggil perancangan cinta, dia panggil. Nampak? Ni bapak semua apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita doa kepada Allah Taala, moga Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan golongan ini, dengan Nabi SAW, dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar. Bapak semua, cuba kalau tengok dalam hadis Nabi, Sayyidina Uthman Nabi dah sebut lama dah dalam hadis. Sayyidina Uthman Nabi sebut ketika mana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, ketika Nabi di atas bukit Uhud, Nabi kata kepada bukit Uhud tu, Nabi naik kata bukit Uhud bergegar. Hadis ini riwayat Sayyidina Ali. Saya kata aku berada bersama di atas bukit tersebut bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Jadi bila naik atas bukit, peristiwa yang dibunuh 70 orang sahabat dalam peperangan Uhud, maka Nabi naik atas bukit Uhud. Bila naik atas bukit Uhud bergegar. Bila bergegar, Nabi ketuk dengan hujung pedang Nabi SAW. Kata, usbut ya Uhud, diam kamu wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Di atas kamu sekarang ni ada seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Siapa 2 orang tadi? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Nabi sebut lama dah. Sejak pada perang Uhud lagi kata depa 2 ni akan syahid. Maka benar doa Nabi SAW. Sayyidina kata-kata Nabi tadi, Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan juga Sayyidina Uthman juga dipancung oleh puak Khawarij daripada Mesir. Puak Mesir juga yang dihantar dan kemudian membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Walaupun begitu Nabi pesan untuk kita buat baik dengan orang Mesir, dan Nabi puji tentera Mesir dalam hadis. Tapi tentera yang dimaksudkan oleh Nabi tadi, adakah tentera Allah ni? Pening kita tengok tentera Allah. Jadi tentera Allah ni tulis dekat, kalau kita pergi ke Mesir, tulis dekat dinding tentera, dinding kem-kem tentera terbaik, tentera kami lah, tentera terbaik. Geli telinga kalau kita dengar puak ni. Terbaik kepala otak dia. Kalau begitu. Maksudnya bukan kamu tentera yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, orang lain. Bukan kamu. Sudut perasaan lah. Tentera terbaik ke bunuh orang Islam? Dan saya duk rasa lah, tak lama belum patah sisi ni, silap hari bulan, tentera-tentera yang terbaik itu akan ada juga dalam tentera, dan Allah sendiri nanti akan serang balik dia nanti, insyaAllah. Doa lah sebab tentera dah ada senjata. Mungkin duk tunggu masa lah ni, tunggu masa. Ada beberapa orang dah pegawai tentera yang dibunuh, yang tidak mau terlibat. Ini tentera terbaik, dibunuh dah. Ada seorang pegawai tentera tadi pun ada dalam gamak, dia ambil gamak, dibelasah sampai mati karena tidak mau terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai ni. Maka dia dibelasah sampai mati. Pegawai tentera mati, dia syahid. Ini tentera terbaik. Dan akan ada lagi lepas ni yang akan keluar dalam tentera sendiri, yang mereka tahu selok-belok negara, mereka tahu tak mana rahsia negara apa semua sekali, mereka ni sendiri yang akan serang balik Abdul Fattah Sisi ni, yang bimbang lah. Dan dia ni, Abdul Fattah Sisi ni, Tuhan dia adalah Yahudi dan juga Amerika Syarikat. Tuhan dia bukan Allah Ta'ala. Karena tu dia tak rasa takut, dia tak nampak Tuhan, dia tak nampak kuasa Allah Ta'ala lagi. Nanti dia akan kena, nanti makan tak habis. Kalau semalam yang kita baca hadis di Ukir Mall semalam, sahabat Nabi yang membunuh orang yang menyebutkan la ilaha illallah, hanya menyebut la ilaha illallah tadi, kerana apa? Karena dia kata dia sebut la ilaha tu kerana takut ya Rasulullah. Bukannya kerana dia ni memang betul-betul nak masuk Islam, tapi kerana dia takut. Karena dia takut aku bunuh dia, maka dia pun sebut ana muslim, la ilaha illallah inni muslimun, aku muslim. Maka aku bunuh dia kerana aku tahu apa dalam hati dia. Nabi kata kamu tak tahu apa dalam hati dia. Kamu kalau bedah dada dia pun kamu tak akan tahu. Kalau kamu tahu pun kamu akan bunuh dia juga, macam mana sekalipun, Nabi kata. Dan akhirnya dia mati dalam keadaan macam mana? Orang yang bunuh tadi ditanam dalam kubur, naik balik atas tanah. Tanam naik balik, sampai terpaksa dilemparkan jasad dia ke celah-celah lereng bukit. Nanti tidak boleh ditanam lagi. Maka Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Ni Nabi sebut dalam hadis seterusnya, Nabi kata innal arda la taqbalu man huwa syarrun minhu.
Sungguhnya bumi boleh terima orang yang lebih jahat daripada dia lagi. Ada orang yang jahat, tanam dalam tanah, tak keluar pun daripada bumi. Esok kita pergi tengok dalam tanah tu, jahat. Tapi kata Nabi SAW, walakinnallaha ahabba an yuriyakum ta'zima hurmati la ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kamu tengok, nak tunjuk kepada kamu bahawa besarnya kedudukan la ilaha illallah tu. Allah Ta'ala tunjuk, antara tempat tunjuk dia adalah saudara kita tadi, yang mana ditanam, naik balik atas kubur. Tanam, naik balik atas kubur. Kenapa? Karena dia telah bunuh orang yang telah sebut la ilaha illallah, walaupun dia duk rasa orang tu sebut kerana takut. Ibu bapa semua yang dibunuh oleh sekarang ni dah sebut la ilaha illallah pada dulu lagi. Apa keadaannya macam mana? Bayang ni tu lah, dia punya bandingan dia gitu. Kalau hak baru sebut tak boleh kita bunuh, hak dah sebut lama, sejak daripada dulu. Nah, ada ulama pula yang dibunuh. Tu macam mana pula keadaannya? Sebab tu bab ni disebut pertama sekali oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab dia. Nak bagi perhatian kepada kita bahawa ini adalah perkara yang pokok sekali, yakni la ilaha illallah tu. Dan kemudian bila habis bab berkenaan dengan ni, ada lagi banyak hadis Nabi SAW. Kita baca hadis. An Fudalah Ibn Ubaid anna Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu haddathahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al-mu'minu min man aminahu al-nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muhajiru man hajara al-khataya waz-zunuba. Tadi kita baca ta'bih tadi. Saya syarah ta'bih yang berkenaan dengan Kaabah. Bila Sayyidina Nabi SAW kata kepada Kaabah, wahai Kaabah, ma atyabaki wa atyaba rihaki atau rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmatik. Nah, kemudian Nabi sebut, lakin Nabi wa nadhunna bihi khaira, kena baik sangka dengan orang muslim. Bunuh tak boleh, dan juga baik sangka pun kena wajib juga bagi orang muslim. Sebab tu ada ulama tulis kitab khusus berkenaan dengan husnuzan. Kena baik sangka. Nah, baik sangka kita dengan semua orang, kena baik sangka. Nah, nak syarah panjang, cukuplah tu sikit. Baik. Kemudian kata Nabi lagi daripada hadis Sayyidina Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, al-mu'minu man aminahun nas. Seorang mukmin yang sebenar adalah orang yang aminahun nas, yang mana dia ini mengamankan manusia ala amwalihim. Maksudnya kalau manusia ni letakkan harta kepada dia, dia tidak akan khianat. Kalau manusia tak harta, dia tidak akan curi. Maksudnya seorang mukmin yang sebenar, dia tidak akan buat benda tersebut, ambil harta orang. Wa anfusihim, dan jiwa manusia pun rasa selamat bila duduk dengan dia, dia tidak akan bunuh. Itu muslim yang sebenar. Wal muhajiru man hajaral khataya waz-zunuba, dan orang yang berhijrah yang sebenar adalah orang yang berhijrah daripada kesalahan dan juga dosa-dosa yang dilakukan. Jadi bukan orang berhijrah ni yang berhijrah daripada negara ke negara saja, tapi orang yang berhijrah daripada dosa dan kesalahan. Babun nahyi anin nuhbah, bab berkenaan dengan larangan kita mengambil harta rampasan. Ini pun dalam babul fitan. Sebab bila mana berlakunya peperangan, maka akan adanya ghanimah. Dalam bab ghanimah pula, sebab tu dimasuk babu nahyi anin nuhbah, dilarang daripada kita mengambil harta rampasan. Sebab akhir zaman nanti akan berlaku perang balik. Perang dah berlaku dah lah, sikit-sikit. Perang saudara, sesama kita perang saudara akan berlaku. Mesir dengan orang Mesir sendiri, Syria dengan orang-orang Syria, dan juga orang-orang Syiah dan Iran. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam hadis juga, Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu kata, awalul fitnah mauti Utsman radhiyallahu anhu wa akhiruha khurujud dajjal. Awal fitnah yang akan keluar di muka bumi Allah Ta'ala bila mana Sayyidina Utsman dibunuh. Wa akhiruha khurujud dajjal. Dan yang terakhir fitnah adalah keluarnya Dajjal, laknatullah alaih. Dajjal akan keluar pada akhir sekali. Jadi permulaan dengan dibunuh orang baik-baik, itu tujuannya. Semua orang yang baik ni kebanyakannya dibunuh, pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Ali ditetap sampai mati, tetap di sini. Nah, Sayyidina Ali waktu ketika sembahyang subuh, nak pergi sembahyang subuh. Sabda lagi, Sayyidina Hasan dibunuh, anak Nabi, anak cucu Nabi SAW. Sayyidina Hasan adalah khalifah yang kelima.
Kalau orang tanya kita, siapakah Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima? Sayyidina Hasan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu adalah gelaran yang diberikan kepada dia kerana dia mengikut kepada prinsip dan juga sistem yang dibawa oleh imam yang dahulu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Tapi yang kelima ni yang sebenarnya adalah Sayyidina Hasan bin Ali rahimahullahu ta'ala karamallahu wajhahu alaihi wassalam. Nah, jadi apa ni Sayyidina Hasan ni? Sayyidina Hasan dibunuh oleh siapa? Oleh isteri dia sendiri. Bini dia sendiri bunuh. Dia tu Nabi sebut apa dia? Kita ni semua ada bitanah. Bitanah ni apa dia? Bitanah ni baju panah. Kalau orang pakai kot, dalam tu dia ada ni hak pemanah dalam kot tu. Ada baju selapis lagi dalam. Tu dipanggil bitanah. Maksudnya yang akan memanaskan badan. Sebagai kinayah. Orang panggil apa? Kepada tashbih kepada perempuan, isteri. Maksudnya yang memberikan perhatian pada suami. Ada dua jenis isteri, kata Nabi SAW. Ada isteri yang membawa suaminya kepada kebaikan, ada isteri yang membawa suaminya kepada kemungkaran. Isteri yang bawa kebaikan ni yang dipuji oleh Nabi SAW, yang bawa kemungkaran ni yang dikeji oleh Nabi SAW. Kita macam mana pun jadi isteri yang boleh bagi kebaikan pada suami kita, isteri yang boleh bagi semangat pada suami kita untuk buat ibadah, isteri untuk ajak suami kita ni buat amal kepada cintakan Allah dan Rasul. Nah, tu sepatutnya. Bukan isteri yang duk halang bila lelaki nak main mengaji, dia pula tolong duk pegang kain lelaki. Jangan duk pi lah bang. Tambah baru kahwin pula. Sebelum kahwin pergi mengaji, lepas kahwin tak mengaji lah. Nah, hak lama kahwin tak apalah. Tak apa tu bukan maksud dia boleh pegang kain lelaki juga. Maksud dia masalah lah, dia duk pegang lelaki lagi lah. Kahwin lama dah 30 tahun dah duk pegang kain lelaki lagi, tak pergi mengaji. Nah, kita kena ada kuasa lah. Suami kena ada kuasa untuk tarik suami. Isteri pun kalau kata ada suami jenis malas mengaji, dia kena bawa suami dia pergi mengaji. Nah, dan haram bagi suami menghalang isteri. Kalau isteri itu bertanya satu soalan dia tak erti, untuk si isteri bertanya kepada orang yang erti. Dah kamu tak erti nak jawab, so isteri tanya pada yang erti. Nak tanya yang erti itu kena pergi ke mana? Pergi ke majlis. Tu cara dia. Ni dah kita tak erti nak jawab, kita halang pula tak bagi nak jawab. Kita halang, jangan duk tanya kat orang. Jealous punya pasal. Isteri pun kena jaga lah kan. Telefon ustaz pula, dia buat suara lembut, tak boleh lah. Ustaz nak tanya boleh? Tu laki pun nak cari yang lain lah. Jadi kena orang panggil apa? Kena berpada-pada. Dalam hadis Nabi sebut, kan ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, yang bila Nabi SAW kata kepada ni, nama sahabat ni nama dia Allahumma salli, lupa saya. Dalam Syama'il ada sebut. Datang kepada Nabi, kemudian Nabi dia jamu makan kepada Nabi dapat. Sayyidina Abu Bakar pun dapat, Sayyidina Umar pun dapat. Jumpa dengan dia jamu makan. Habis jamu makan, kemudian Nabi kata kepada dia, kalau kata kamu ni, kamu tak ada pembantu rumah, tak ada pembantu di kebun kamu. Kebun dia besar, kambing banyak. Kamu tak ada pembantu, dia tak ada pembantu ya Rasulullah. Kalau itu kata, kalau kata ada sabyun, ada tawanan perang nanti, hamba, kamu datang jumpa kami akan bagi kepada kamu hamba tersebut, kamu boleh pilih. Jadi bila dah dekat tak lama kemudian berlaku peperangan, kemudian ada hamba yang ditawan. Ada seorang tu Muslim yang ditawan. Kemudian datang sahabat tadi kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, dan dulu kamu suruh datang untuk ambil hamba. Kemudian Nabi kata, ya ada dua orang, kamu pilih mana satu yang kamu nak. Laki dua orang hamba tersebut. Maka kata sahabat tadi, dia kata apa? Dia kata, saya pilih ni ikut pilihan Nabi. Kamu pilihlah ya Rasulullah, hak yang kamu pilih itulah yang saya pilih. Maka Nabi kata, ambil yang ni. Inni ra'aitu, kata Nabi SAW, aku melihat dia ni solat. Dia ni orang yang semayang, maka pilih dia. Ni ulama kata, kalau hamba dalam rumah kita pun kena pilih yang semayang. Kalau pemimpin negara, nak pilih macam mana? Pilih yang semayang lah. Hak semayang tu maksud dia yang utama lah. Kemudian yang puasa, yang jaga agama, tu maksud dia yang jaga agama lah. Baik. Jadi bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawa balik ke rumah, Nabi pesan kepada dia. Nabi kata kepada dia, aku pesan kepada kamu, faf'alhu bil khair. Buat dengan dia ni dengan yang baik-baik. Balik ke rumah, jumpa dengan isteri, dia bagi tahu kepada isteri, ni yang Rasulullah bagi kepada kita. Hamba yang akan tolong kita di kebun nanti.
di tempat rumah kita semua ni dengan jaga kambing apa semua kali. Dia yang diberi hadiah oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi pesan kepada kita untuk buat baik dengan dia. Kemudian isteri kata apa? Sebenarnya kamu tak buat baik lagi dengan dia sebenarnya. Kamu masih lagi tidak melaksanakan arahan Nabi SAW. Apa dia pula dia kata, aku tak buat jahat pun kat dia. Maka kata isteri tadi, kamu tidak akan buat baik dengan dia lagi mana kamu tidak bebaskan dia. Dia hamba, kamu bebaskan dia tu baru buat baik sebenarnya. Maka terus dia kata, aku bebaskan dia pada hari ini. Bebas terus hari itu. Baru jadi tak sampai setengah jam, dah bebas dah. Balik orang beritahu berita tersebut pada Nabi. Kemudian Nabi pun beritahu, ada dua jenis isteri yang Allah Ta'ala bagi. Ada isteri yang bawa suami kepada kebaikan, macam isteri sahabat tadi. Ada isteri yang bawa kepada kejahatan, mesti yang berlaku kepada Sayyidina Hasan ibn Ali rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhuma. Nampak? Jadi Sayyidina Hasan dibunuh oleh isteri dia dengan arahan oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah bagi duit kepada isteri Sayyidina Hasan untuk bunuh, letak racun dalam makanan. Letak racun dalam makanan suami. Kemudian Sayyidina Hasan makan dan mati diracun. Sayyidina Hasan mati diracun. Dia bagi dia punya janji dia dengan perempuan ni. Dia kata, janji aku kalau kamu bunuh dia, saya akan kahwin dengan kamu. Kemudian saya akan bagi duit kepada kamu. Banyaknya sekian. Ada 1,000 dinar lah. Duit dia akan bagi. Habis bunuh, pergi jumpa terus dengan Yazid. Sayyidina apa? Yazid. Dia jumpa dengan Yazid, dia kata, wahai Yazid, aku dah bunuh dah Hasan. Aku dah bunuh dia dah. Maka mana janji kamu? Kata Yazid, orang yang baik macam tu pun kamu bunuh. Aku yang macam ni takkan boleh senang duduk dengan hang, dia kata. Balik dia kata. Cari mampus aku nak kahwin dengan hang. Janji bohong lah. Ni kawan-kawan jahat. Jadi gitu lah. Betul, ulama kata Yazid Muawiyah ni, Yazid bin Muawiyah, kata Sayyidina Imam Ahmad, boleh dilaknat Yazid ini. Kerana dia ni antara orang yang membunuh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nampak tak? Baik. Jadi kemudian hadis yang seterusnya, habis dah ni waktu sebelah kan, sampai pukul 11 dah. Baca sikit lagi, sikit lah bagi habis bab ni. Bab ni kata Nabi SAW daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intahaba nuhbatan masyhuratan falaysa binna. Siapa yang telah merampas harta rampasan yang telah masyhur, maksudnya yang telah kita ketahui bahawa ini adalah harta ghanimah, falaysa minna, ini bukan di kalangan kami, kata Nabi. Jadi seolah-olah bab ni cerita nanti akan berlaku peperangan balik. Bila berlaku peperangan akan ada harta ghanimah. Orang yang curi harta ghanimah pula mengaku tu hak dia punya, sedangkan tu harta umat Islam punya, maka ketika tersebut dia bukan di kalangan kami, kata Nabi SAW. Baik. Kemudian hadis seterusnya pun disebut oleh Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-qamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayhi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Kata Nabi, siap tidak berzina orang yang berzina ketika ia berzina itu dia dalam keadaan beriman pada Allah Taala. Apa maksud dia? Adakah waktu berzina tadi iman dia akan duduk di atas angin, dan kalau dia mati waktu berzina tu dia mati kafir? Itu kan maksud dia? Kata ulama tu bukan maksud dia. Karena kalau kita kata begitu, soalan kita ni adalah puak Khawarij. Karena Khawarij berpegang dengan pandangan semua dosa-dosa besar. Yang mati dalam keadaan dosa besar tidak akan diampuni Allah Ta'ala, masuk neraka Allah Ta'ala. Satu lagi ulama kata ni pandangan Murji'ah. Murji'ah yang berpandangan kata orang yang buat dosa, kemudian mati dalam keadaan dosa, dia akan masuk neraka tu. Pandangan Murji'ah. Jadi ahli sunnah wal jamaah faham macam mana? Ni ulama mensyarahkan. Al-Imam Al-Mazari radhiyallahu anhu syarah Muslim, syarah Sahih Muslim, Imam Mazari, dia kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, ai wa huwa mu'minun bi yaumil qiyamah. Tidak akan berzina orang yang berzina pada ketika itu dia beriman dengan adanya hari kiamat. Itu maksud dia, ada takdir di belakang. Karena apa? Karena orang yang berzina waktu itu dia lupa. Kalau dia ingat adanya siksa pada hari kiamat, dia tidak akan berzina. Ini maksud dia, Nabi sebut. Tu orang yang berzina ni bahaya. Dalam neraka nanti, ahli neraka pun tension dengan dia. Bukan di dunia yang orang tension, di akhirat nanti pun orang tension dengan dia. Tension sebab apa? Sebab busuk sangat. Kemaluan dia akan busuk.
Kemaluan dia busuk, duduk dalam neraka. Ahli neraka lain pun komplain. Bagi tahu kat malaikat menjaga neraka, tak boleh pergi ke kawan di tempat lain. Tension kami kata, busuk. Depa dah busuk dah. Depa pun busuk juga sama-sama depa. Tapi main lawan dengan hak busuk lagi ni payah. Jadi dia beritahu kepada malaikat, tolong bawa pergi tempat lain lah. Komplain ini menunjukkan kata ahli neraka yang berzina ini sangat berat kedudukan di dalam neraka Allah Ta'ala. Nampak tak? Hatta neraka Jahannam disebut dalam hadis. Neraka Jahannam sendiri bermohon doa kepada Allah, ya Allah jangan masukkan dalam aku ni orang yang berzina. Neraka Jahannam pun kata, wahai Allah jangan masukkan orang berzina dalam aku. Kerana apa? Kerana kalau masuk dalam aku pun terseksa. Neraka menyiksa orang, dia pun terseksa kerana orang berzina masuk. Tu dia. Berat no? Tapi apa ni, boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang tanya kepada kita, kalau dia pernah berzina, kemudian hukum hudud tak ada, macam mana Ustaz? Macam mana? Taubat kepada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala ampunkan. Takkan nak buat hudud seorang-seorang, pukul bakang badan seorang-seorang dah. Ambil rotan 100 kali, cepiak 100 kali. Tak boleh itu no? Dia kena hukum agama Allah Ta'ala. Dia kena ikut qadi dan sebagainya. Tak boleh buat seorang-seorang. Jadi kalau tak boleh macam mana? Taubat kepada Allah Ta'ala, taubat nasuha. Taubat nasuha sungguh-sungguh, doa kepada Allah, moga Allah ampunkan dosa kita. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Dan kemudian Nabi kata, la yashrabul qamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Tidaklah minum arak, orang yang meminum arak tersebut pada ketika dia minum tadi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Tidak mencuri orang yang sedang mencuri, ketika dia mencuri itu dia dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Tidaklah orang yang merampas harta rampasan perang, dia mengambil harta tersebut sedangkan orang dah tahu harta tadi milik siapa, umat Islam punya dan sebagainya, maka ketika dia mengambil tadi dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab berkenaan dengan nahyu anin nuhbah. Anin nuhbah. Dan kemudian bab yang seterusnya, babu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Bab berkenaan dengan kita mencela orang muslim itu adalah fasik dan membunuh seorang muslim itu kafir, kata Nabi SAW. Kata ulama, hadis ini bermaksud Allah SWT, kalau kata kita mencela seorang muslim yang lain, ini adalah sifat orang fasik. Fusuqun yakni sifatul fusaq, sifat orang-orang fasik. Dan membunuh seorang muslim, qitaluhu kufur, maksudnya adalah sifat seorang kafir. Karena orang kafir, tujuan keinginan dia adalah untuk nak membunuh orang Islam. Ada ulama yang syarah qitaluhu kufur, siapa yang bunuh orang Islam kafir terus. Tapi dalam ahli sunnah wal jamaah tidak faham gitu. Ulama sunnah kata tidak membunuh orang Islam itu jadi kafir, tapi yang menghalalkan darah orang Islam itu yang kafir. Siapa yang menghalalkan darah orang Islam, maksudnya menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah, maka kafir hukumnya, dosa besar dan kafir. Karena dia menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Sebab tu kata ulama, hadis ni sebenarnya makna dia sibabul muslimi fusuq. Mencela orang muslim itu adalah sifat orang fasik. Siapa yang buat sifat orang fasik ni, dia pun fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu kafir, yakni dia telah membuat perangai orang kafir. Kalau dia menghalalkan darah orang Islam yang dia bunuh, maka dia pun kafir pada ketika tersebut. Nampak tak? Man radiya bil kufri faqad kafar. Siapa beriman dengan, siapa yang redha dengan kekufuran, maka dia pun kafir. Lepas tu jaga-jaga elok dalam bab darah orang Islam ni, bahaya. Adakah sahabat Nabi tak tahu perang ketika mana perang Siffin, perang Jamal, adakah mereka tak tahu kata sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr? Qitaluhu kufr ni kata ulama kata tidak makna dia akan jadi kafir terus, kecuali kalau kata dia menghalalkan darah orang Islam tadi. Tapi kalau untuk mempertahankan diri tidak ada masalah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Idzal taqa al-muslimain bisayfayhima al-qatil wal maqtul finnar. Kalau bertemu dua pedang, idzal taqa muslimain, dua muslim, bisayfayhima, dengan dua pedang mereka, faq al-maqtul al-qatil, yang membunuh, wal maqtul, yang dibunuh pun mati, masuk neraka dua-dua sekali. Lepas tu sahabat kata, ya Rasulullah, al-qatil maklum, orang yang dibunuh ni makruf, kalau dia membunuh orang memang dia masuk neraka. Fama baluka bil maqtul, macam mana pula dengan orang yang dibunuh? Dia dibunuh, takkan dia masuk neraka juga? Nabi kata apa? Karena kedua-duanya
li'annahuma hirsun ala qatlihima, karena kedua-dua mereka berkeinginan untuk membunuh saudara dia sendiri. Tapi bila tengok balik bapak semua, bila dengar Nabi sebut apa, izal taqa muslimain, dua muslim, bisayfaihima, maksud Nabi masih lagi letakkan gelaran muslim kepada dua orang yang membunuh. Masih letakkan nama muslim, tidak letakkan izal taqa muslimain. Nabi tak kata izal taqa al kafirain, Nabi tak kata gitu. Nabi tak izal taqa muslimain, kalau bertemu dua muslim yang berperang, nah, maka ketika sebut kalau yang mati dan yang dibunuh, yang membunuh, kedua-dua masuk neraka Allah Ta'ala. Kalau kata kedua-dua tadi berkeinginan untuk bunuh, tapi kalau soal satu lagi dia tidak berkeinginan untuk bunuh tapi dia dibunuh, maka dia syahid jalan Allah Ta'ala. Syahid di Mesir macam mana? Nak kena mandi tak kena mandi? Nah, kena mandi, kerana dia syahid akhirat, dia dapat pahala di akhirat nanti. Tapi di dunia dia nampak macam orang biasa, mati kena bunuh, cuma dia dikira sebagai bunuh dibunuh oleh orang Islam yang lain. Nah, dan maka ketika sebut dia dimandikan, dikafankan dan disolatkan jenazah dia. Tapi di akhirat dia akan dapat pahala syahid. Dia akan dapat pahala syahid. Nah, macam tu juga ibu bapa, ibu yang mengandung, yang beranak-anak dan sebagainya. Baik, sekat tu dulu. Wallahualam. Ada apa-apa nak tanya tak? Nak bincang sebelum tu? Satu dua soalan kalau ada. Ada tak? Sebelum kita berhenti dan bersurai. Ada? Ya. Keadaan di Syria. Keadaan di Syria. Baik. Iran dan Israel ni, hubungan apa kah? Peranan Iran. Baik. Naknya Iran ni awal-awal lah kita beritahu, jadi depa ni boneka sebenarnya. Kejatuhan Shah Iran sebenarnya itu adalah perancangan yang sangat licik yang dibuat oleh Amerika Syarikat dan Israel. Dan begitu juga kejatuhan Iraq Saddam Hussein, nah, juga adalah satu perancangan yang licik. Tujuannya untuk apa? Untuk nak membenarkan Syiah untuk bertapak di bumi-bumi tersebut. Tujuannya yang tu je. Dan Syiah ni adalah perancangan Yahudi sejak pada zaman dahulu lagi. Bila mana Abdullah bin Sabah, pemuka Syiah yang besar, yang mengaku kata Sayyidina Ali ni Tuhan dan sebagainya, yang dibakar oleh Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali sendiri yang bakar dia. Puak ni dialah yang mula masuk ke dalam Syiah, dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada asalnya permulaan Syiah ni hanyalah pertubuhan politik, hanya menyokong Sayyidina Ali. Dipanggil Syiah ni kerana Syiah ni maksudnya apa dia? Yang menyokong Sayyidina Ali dipanggil Syiah. Yang keluar daripada Sayyidina Ali dipanggil Khawarij. Maksudnya kharaja, daripada perkataan keluar. Khawarij ni yang keluar daripada majlis tahkim. Dia tak setuju dengan keputusan majlis tahkim, dia keluar terus lawan dengan Sayyidina Ali pula. Bukan lawan Sayyidina Ali, lawan dengan Sayyidina Muawiyah sekali. Dua-dua dia lawan. Maka dipanggil Khawarij. Puak ni yang suruh berhenti perang. Sayyidina Ali tak mau berhenti perang. Sayyidina Ali kata jangan berhenti. Ni semua helah politik. Helah dalam perang, al-harbu khud'ah, kata Nabi. Harbu khud'ah. Perang ini adalah satu penipuan, tipu helah. Bila pihak Sayyidina Muawiyah cucuk Quran ditombak, angkat Quran ramai-ramai. Nah, kita berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, kita berhukum dengan Al-Quran. Bila kata begitu, maka semua pakat suruh berhenti. Khawarij kata berhenti, tu angkat Quran lah tu. Dan Ali kata al-harbu khud'ah, perang ni satu penipuan, jangan percaya, tu semua perang saja, ni helah peperangan. Kata mereka, kalau kamu tak berhenti, kami akan lawan dengan kamu. Oh, samsing puak Khawarij ni. Bila Sayyidina Ali kata tak apa, kita akan tengok nanti apa akan jadi. Bila berlaku majlis tahkim, apa yang berlaku? Berlaku sungguh apa yang Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali dijatuhkan, dinaikkan Sayyidina Muawiyah dalam keadaan penipuan. Nah, dengan dalam apa ni, orang panggil apa? Helah politik. Helah lah, sebab perang lagi tu, masih dalam perang. Maka naik dalam keadaan helah tersebut, Sayyidina Ali turun daripada jawatan. Dan kemudian apa Puak Khawarij kata? Orang nak kata dah jangan duk buat macam duk kata pula dah. Hampa yang suruh berhenti tadi. Sayyidina kata hampa yang suruh berhenti. Lepas tu hampa kata aku pula dah. Sebab tu depa berdendam dengan Sayyidina Ali. Kemudian depa keluar. Dan sebab tu depa letakkan perancangan untuk bunuh Sayyidina Ali pula. Ni kata puak ni memang laknat pada Allah Ta'ala, puak Khawarij ni. Puak ni kata Nabi SAW sejak pada dulu lagi Nabi sebut dah, mereka ini akan lahir keturunan mereka ini orang-orang yang yamruquna imanuhum Allahumma salli yamruquna imanuhum, iman mereka akan terpancar keluar, meluncur keluar
seperti mana yamruquna ni ram hukum ni anak panah kamu daripada busur-busur panah. Iman mereka ni akan meluncur keluar macam dengan anak panah keluar daripada busur. Maksudnya tak kekal lama imannya, habis sekat. Hak ni berlaku zaman lah Nabi sebut pada orang-orang yang macam ni. Kuat baca Quran, nah, kuat baca Quran, kuat bangun malam, tapi iman mereka ni tidak lekat lama. Hak ni keturunan Pok Khawarij. Imam Nawawi sebut dalam kitab, seorang lelaki yang pernah komplain Nabi SAW. Dia ni ketua Khawarij pada zaman Sayyidina Ali. Hak lawan Sayyidina Ali paling kuat, Pak Long ni ya. Dia pernah kata kat Nabi. Dia kata kat Nabi, dia kata apa? Waktu Nabi tengah duk bahagi harta perang, dia mai kat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, i'adil, buat adil, berlaku adil lah kamu, wahai Muhammad. Wah, Nabi marah terus waktu tu ni, merah mata Nabi. Nabi kata, siapa lagi yang paling adil di muka bumi kalau bukan aku? Kata Nabi. Sayyidina Umar tarik pedang lah. Rasulullah, aku pancung munafik ni ya Rasulullah. Rasulullah kata jangan. Karena aku bimbang nanti orang akan kata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Biarkan dia. Tak minta maaf dengan Rasulullah, keluar gitu terus. Ni keranjang sungguh orang ni. Dan kata Imam Nawawi, tahu sifat dia macam mana orang ni. Janggut panjang, jubah singkat, kepala botak. Hak tu lah, tu tahu dia tu lah. No? Kat sini jarang kita tengok no. Kalau pi ikut belah Mesir, kalau pi ikut belah apa ni Saudi ramai. Nah, janggut panjang, jubah singkat, kepala botak. Wahabi bodoh lah ni. Ni keturunan ni yang Nabi sebut ni. Nabi kata akan lahir daripada dia ni keturunan orang yang mana imannya seumpama anak panah di busur panah. Nabi sebutlah daripada dulu lagi bila tengok lelaki ni. Maka lahir daripada keturunan ni Pok Khawarij. Nah, Pok Khawarij. Bapak semua apa ni, bila Nabi sebut benda itu, dia ni yang menentang Sayyidina Ali. Berlaku peristiwa dan kemudian masuk Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah kata kepada Sayyidina Ali pula. Kata Sayyidina Ali Tuhan. Sayyidina Ali yang bakar dia. Dan Sayyidina Ali nak bakar dia pula kata kepada Sayyidina Ali, tugas Tuhan memang ajar dia bakar pun. Nah, dia boleh kata itu pula. Sonok dia kena bakar. Dan dialah yang telah menyebabkan perpecahan berlaku dan Syiah akhirnya menjadi satu kelompok mazhab dan juga berkait dengan akidah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, permusuhan Yahudi dengan Islam ni bila daripada masuk dalam Syiah, dia nak buat daripada luar tak boleh, payah dia kata. Maka dia masuk dalam salah satu mazhab dalam Islam. Dia nak masuk dalam ahli sunnah wal jamaah, payah. Karena apa? Karena Nabi dah sebut dalam hadis, sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan. Umatku akan berpecah 73 puak. Nah, semuanya akan rosak binasa melainkan satu puak saja. Nah, dan para sahabat tanya, siapakah puak tersebut Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mana aku dan para sahabatku berpegang dengan pegangan tersebut. Maka sebab tu dia payah nak masuk dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka dia masuk pegangan yang mudah untuk dia masuk, Syiah, Wahabi dan sebagainya. Dia masuk dalam puak-puak ni. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, sampailah jatuhnya kerajaan Iran. Iran ni dulu bapak semua adalah kerajaan Islam yang sangat kuat. Imam-imam besar mazhab Syafi'i banyak daripada Iran. Al-Imam Abu Hanifah sendiri daripada Iran. Imam Abu Hanifah orang Iran. Orang Iran ni cerdik orang ni. Nah, Imam Syirazi, Imam Abu Ishaq Syirazi, pengarang kitab Muhazzab, yang Imam Nawawi syarah kitab Majmu' Syarah Muhazzab, itu pun orang Iran. Syirazi daripada Syiraz daripada Iran. Banyak orang Iran yang hebat-hebat yang keluar pada zaman dahulu. Tapi puak Syiah akhirnya mereka menyusup masuk dalam apa ni, orang panggil apa, dalam revolusi tersebut dan menjatuhkan kerajaan Iran. Dan akhirnya naik Khomeini. Khomeini sebenarnya tak ada pun waktu tu. Dia duduk di London. Dia ni hanya menumpang revolusi tersebut. Dia balik daripada London, diangkat dia. Masa tu dinaikkan istilah Allahumma salli ala Muhammad. Orang panggil apa? Istilah apa? Hukum apa dia? Tadi apa sebut ni? Apa dia? Ayatullah Khomeini itulah. Ada satu lagi hukum ni, apa buat naik? Masalah ulama-ulama ni. Apa? Jadi bila naik Ayatullah Khomeini ni, Ayatullah ni maksudnya digelar Ayatullah ni, Ayatullah maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Orang nak abak kemah lah. Bukan kemah pun, ni mangkuk ayun ni sebenarnya. Ayatullah sebab apa? Depa ni banyak PhD ni. Kalau ambil PhD, ada Ayatullah yang 5 PhD. Kita BA pun merangkak nak habis. Bachelor pun teruk nak ambil satu pun pakai tak ambil lah. Lepas tu dia boleh ambil 5 PhD. Tahu bayar ke macam mana, Allah Alam lah.
Tapi ada 5 PhD. Pakar kimia, pakar nuklear, semua ada. Ni. Depa ada serban, depa beza dengan serban putih yang tu bukan ahli bait. Yang bukan ahli keturunan Nabi SAW. Maka pakai serban putih, tapi dia ulama. Serban dia pun lain pada orang. Dibalut-balut macam dengan apa ni, orang panggil apa? Cok kriau kan. Lepas tu atas tu dia balut bagi sama. Tu serban depa jenis tu. Jadi apa ni, tu yang kalau yang bukan ahli bait. Kalau ahli bait dia pakai serban hitam. Serban hitam tu ahli bait, keturunan Nabi. Yang dia keturunan Nabi ke mana ni. Tapi di Iran naknya ada satu tempat untuk jual nasab. Di Iran ada tempat jual nasab keturunan. Siapa-siapa nak beli nasab boleh beli kat situ. Jadi kita boleh pergi sambung nasab kita. Dia akan buatlah macam apa pun sambung dengan Rasulullah. Boleh pakai serban hitam dah tu. Pakai serban hitam betul mengaku ahli keluarga Nabi. Dia sebab apa jadi mahal tang ahli keluarga Nabi ni? Dia boleh mutaah laju. Dia boleh kahwin mutaah cepat. Orang perempuan berkenan lama, banyak sikit kat dia sebab dia keturunan Nabi. Padahal beli ya. Dia beli, dia tak belakang dia keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi. Jadi anak dara pun berkenan tengok. Seronoknya kalau jadi keturunan Nabi. Kalau boleh hidup dengan keturunan Nabi. Ni berlaku. Ayatullah Khomeini bapak semua dalam kisah disebut dia ni orang yang suka kanak-kanak. Dia suka budak-budak perempuan. Dia tak suka orang anak dara, dia suka budak-budak kecil. Ceritakan oleh penulis kitab tu Husain Musawi, dia sebut apa? Dia kata dia pernah keluar dengan Ayatullah Khomeini sampai di satu kampung, dia tengok ada budak kecil comel budak kecil tu. Kemudian dia tanya kepada ahli keluarga ni, anak siapa ni? Tu ahli keluarga tu beritahu anak saya lah. Tuan rumah tu beritahu tu anak saya. Anak kamu. Berapa tahun? 6 tahun. 6 ke 5 tahun. Dia tak boleh tak saya nak mutaah dengan dia? Minta terus nak mutaah. Mutaah ni maksudnya nak seks dengan perempuan tu lah, dengan budak kecil tu. Kemudian apa ni, Allah SWT, ayah ni pun seronok. Gila babi punya orang. Tak ada masalah, boleh lah seronok. Yang Syekh ni, tulis kitab kata kat Khomeini ni, dia ada lagi Syiah lagi, dia masih hidup lagi katanya. Masih Syiah lagi. Tapi dia dah sebenarnya ahli sunnah lama lah. Cuma dia masih berlakon Syiah. Sebab kalau dia keluar, dia akan dibunuh. Jadi dia tak sebut nama dia yang sebenar. Dia tulis kitab. Kitab tu saya terjemah. Saya dan ada orang kawan ni terjemah kitab tu, ada jual di Darussalam ada. Kenapa aku meninggalkan Syiah? Kitab tu saya yang terjemah tu. Tak perasan lah nama kecil. Kita pula tak terkenal mana. Dia apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi malam tersebut kata Syekh ni, aku dengar budak tu teriak malam tu. Menangis. Teruklah menangis. Dan esoknya bila keluar makan pagi, aku buat muka tak puas hati, dia kata. Dan Khomeini nampak kata aku tak puas hati. Maka Khomeini pun kata kepada aku. Dia kata, awak tak puas hati kah? Kenapa kamu buat muka tak puas hati ni? Maka tu dia kata, saya tak puas hati, kenapa kamu pilih kanak-kanak? Dia kata, ramai lagi anak dara di kampung ni, kenapa tak ambil anak dara? Kenapa ambil anak-kanak? Dia kata sebenarnya Sayyidina Ja'far bin Sadiq radhiyallahu anhu. Guna nama Ja'far Sadiq pula dah. Guna nama Imam Ja'far Sadiq tu, sahabat Nabi, cucu Nabi SAW, guru kepada Imam Abu Hanifah. Guna nama Imam Ja'far Sadiq. Dia kata Ja'far Sadiq pernah meriwayatkan hadis, kalau mutaah dengan kanak-kanak dapat pahala banyak mana tu, aku tak ingat dah. Pada otak dia nafsu dengan budak-budak. Dia nafsu budak-budak ni, dia ada istilah dalam ilmu perubatan kan. Dia sakit jiwa agak sebenarnya. Dia antara termasuk sakit jiwa agak berkenaan dengan budak-budak ni. Dia doktor tahulah penyakit tu. Nama apa atau penyakit tu, aku tak ingat dah. Hak tu satu. Tu tak satu lagi, seorang lagi Ayatullah seorang lagi berat. Datang majlis di Qum, di Hauzah Qum. Sampai di sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditanya oleh seorang pemuda. Pemuda ni mengaji di London. Dia kata, saya wahai Ayatullah, wahai Imam, saya mengaji di luar negara. Saya tak kahwin lagi. Tapi duduk di London ni bayang-bayanglah, dia kata. Orang London macam mana, pakai mereka macam mana, apa semua sekali. Jadi kadang-kadang nafsu saya tidak tertahan, dia kata. Jadi apa yang saya nak kena buat? Kata dia, muta'ah. Kahwin dengan orang-orang di sana, orang Muslim di sana, muta'ahkan dengan mereka. Dia kata nak muta'ah kepada mereka, tak mau. Siapa nak muta'ah? Dan mereka tak mau, dia kata. Hak Islam pun tak mau. Hak yang apa ni Syiah pun tak ada banyak sangat di sana, dia kata. Jadi macam mana kami nak buat? Saya nak buat macam mana? Lepas tu Syekh ni pun duduk senyap. Dia kata,
Sebab apa dia tak bagi kahwin dengan orang perempuan orang putih? Sebab bagi mazhab Syiah haram berkahwin dengan orang yang bukan Islam. Kalau dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah boleh berkahwin dengan ahli kitab. Cuma kita bincang semalam ni, ahli kitab ada ke tak lagi zaman lah. Kalau ikut pandangan Syiah Saqar, hak duk di London semua tu ahli kitab lagi tu. Masih ahli kitab. Maksudnya boleh berkahwin dengan ahli kitab. Kalau ikut pandangan Syiah Saqar lah, ulama-ulama Ahli Sunnah kita. Cuma dalam mazhab Syafi'i tidak termasuk lah, tak boleh. Kerana ahli kitab dah habis dah. Dia punya tempoh dia, sebab mereka tidak lagi beriman dengan kitab yang lama. Daripada kitab baru yang dah ditahrif, jadi tak kira dah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam Syiah pula berpegang tak boleh kahwin dengan ahli kitab, haram, dosa. Jadi dia kata kalau begitu dia senyap. Lepas tu dia kata Sayyidina Ja'far bin Sadiq radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan, Ja'far Sadiq lagi dia guna, bahawa kalau tidak mendapati perempuan untuk kamu muta'ahkan, datangilah lelaki kepala otak dia. Dia suruh jadi gay pula dah. La ilaha illallah. Nampak? Terkejut. Semua dalam majlis itu terkejut. Senyap semua. Kali dengan hak syekh-syekh lain pun. Gay pula dah. Boleh jadi gay. Ada riwayat ke? Puak Syiah ni hebat. Mereka hafal kitab mereka dah. Sebab tu kita jangan duk buat tebiang, duk pergi lawan. Kita tak baca hadis mereka. Kita jangan duk pergi duk lawan dengan mereka. Masalah kita ni sebab apa? Kita lawan dengan Wahabi boleh. Senang. Sebab Wahabi ni dia pakai kitab yang kita pakai. Dia pakai Sahih Bukhari, kita Sahih Bukhari. Dia silap faham, kita boleh pam terus kepala ya. Sebab dia tak betul. Tapi kalau dengan Syiah, dia kitab lain terus. Rijal Kishi, Al-Kafi. Kamu pernah baca? Bapak semua pernah baca Al-Kafi. Saya apa tak pernah baca? Nah, teringin nak beli. Nak beli juga kitab tu. Ada jual di Ma'rad. Ada jual, tapi saya cari tak jumpa baru-baru ni. Nak kena pergi cari. Kitab Al-Kishi, Rijal Kishi, Al-Kafi ni kitab-kitab Syiah yang besar. Kitab hadis dia apa? Kita kena baca kitab tu. Saya lah kena baca. Bapak baca lagi jadi Syiah pula lagi. Jangan duk baca lah. Jadi kalau baca, kalau kita tak pernah baca kitab tu, kita pergi bincang dengan mereka, jam kita, habis kita. Dia akan buh dengan hujah mereka. Sebab tu orang yang kena tak kuat nak lawan dengan Syiah, dia pergi lawan dengan Syiah, dia jadi Syiah lepas tu. Jangan terbiang, Syiah ni lain no? Syiah ni dia beza. Sebab Syiah ni dia ada mazhab dia, dia ada usul dalam mazhab dia, dia ada usul fiqh dia. Usul fiqh Syiah ada. Wahabi mana ada usul fiqh? Dia tak ada usul fiqh apa. Sebab tu dia pergi, Nabi tak buat. Kenapa tak buat ni? Nabi tak buat, betul Nabi tak buat. Tendang mau tahu. Mesti Nabi tak buat, Nabi tak buat. Buka usul mana yang kata Nabi tak buat akan jadi haram? Cuba keluar usul pada mana? Kitab mana yang sebut begitu? Tak boleh sebut depa. Otak depa yang sebut gitu. Tapi Syiah kalau kita pergi lawan, dia ada kitab usul fiqh dia, no? Jangan main-main. Ulama Syiah alim. Alim puak ni. Jangan main-main kita. Kita tu pergi tu, lepas tu, gitu kita. Mula-mula balik mayam macam ni, lepas balik kali lagi dia. Nah. Pokok jadi pokok. Jangan main-main lah, jangan main-main. Ni duduk di pendang ni pun. Tak tentu halal agak ni no. Dah ni. Mana tahu ni dia alim dalam Syiah dia kan. Tak. Sebab tu kita orang duk bincang, kita duk kata sebenarnya apa ni, kerajaan kena orang panggil apa? Kita kena perkasakan majlis menentang Syiah, buat seminar-seminar lawan dengan Syiah. Saya kata buatlah 800 majlis pun. Tapi kalau kata hak atas sekali tak buat undang-undang, tak ada apa. Betul tak betul? Sebab tu saya minta maaf betul-betul lah. Saya kata sebenarnya Syiah di Malaysia ni hanya mainan politik. Dijadikan isu politik sebenarnya untuk nak kata kepada pihak-pihak tertentu. Betul, memang betul ada sebahagian gitu. Saya kata ni. Cuma dijadikan ni sebagai isu politik. Dilawan ni kerana apa? Kerana ni politik. Kerana kita dengar kata di sebelah sana ada Syiah, kita kena lawan Syiah. Nampak tak? Sebenarnya yang letakkan undang-undang ni siapa dia? Kerajaan Malaysia lah letak undang-undang. Parlimen tu buat menentang apa? Kenapa tak bahas secara terperinci bab hukum undang-undang bab Syiah ni? Tak, majlis agama ada lagi. Malah majlis agama duduk di bawah siapa? Bawah raja. Ya, raja di mana? Orang Malaysia ke tak? Orang Malaysia lah kan? Kenapa tak boleh nak buat undang-undang? Kalau buat undang-undang selesai semua benda. Tak boleh buat seminar pun tak apa. Seminar tu lepas tu tak kena buat. Kita ni duk kalut buat seminar. Seminar ni panggil orang lawan dengan Syiah apa semua kali. Hak atas duk ni ya. Sonok pergi jumpa lagi dengan Iran. Nah,
pergi jumpa dengan Iran, salah dengan Iran, peluk dengan apa ni presiden baru Iran, lepas tu boleh baik dengan Ayatullah yang mai. Tu macam mana? Selesai masalah? Tak selesai masalah yang buat semua, tak selesai. Nah, lepas tu kalau orang panggil kita pergi seminar Syiah pun saya akan kata macam ni juga. Sebenarnya siapa yang patutnya buat macam ni? Bukan ustaz-ustaz ni. Hak pemimpin kerajaan lah. Hak tu yang kena tak dulu. Ni bukan bab politik ni. Ni bab kerajaan negeri. Bab kerajaan negara kita ni. Hak tu sepatutnya kena ambil perhatian. Ni duk kalut dengan rakyat. Suruh rakyat yang kalut ni. Tapi lah ni nak tanya balik. Dalam TV 1, 2, 3 ada buat seminar Syiah. Kenapa tak buat? Kenapa Syiah dilawan sangat-sangat? Kenapa dulu Ayah Pin yang duduk lama di Terengganu, kenapa tak dilawan? Lepas tu Orang Jihadi naik baru lawan. Malah nak kata cukup sikit-sikit. Boleh faham, ambil lah, ambil faham senang sendiri. Nah, begitulah. Hak tu sebenarnya makcik. Satu soalan tu. Hak tu sebenarnya. Syiah ni sebenarnya rancangan daripada mereka. Dan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis lah. Kata akan naik antara pemuka-pemuka Dajjal adalah rijal daripada bukit di Lubnan. Nabi sebut dalam hadis. Orang-orang yang di Lubnan, yang duduk di atas bukit di Lubnan, puak ni akan menyokong Dajjal nanti. Siapa dia puak di Lubnan lah ni kalau tengok balik? Hizbullah kepala otak apa? Hizbul Syaitan. Dia pun nama Hizbullah, tentera Allah. Tengok tak tahun 2006 2007 hak depa lawan dengan Israel. Kan menang kan? Masuk sok khabar berita semua puji Hizbullah. Hasan Nasrullah jadi hero waktu ketika sebut. Dia tak? Orang hak beranak-anak waktu tubuh nama Hasan Nasrullah. Karena anak mengambil nama Hasan Nasrullah yang telah berjaya menentang kerajaan Israel. Kalau kita tengok balik, berlakon gila babi ni. Tak berlakon nampaknya. Israel ni kalau kalah, dia tak duduk diam. Habis Lubnan tu dia hentak. Tapi kenapa lepas kalah senyap? Masuk balik dalam Israel senyap, tak ada apa. Lepas tu apa yang dapat di Lubnan? Hizbullah lepas menang tu apa semua? Dia dapat satu negeri untuk dia pimpin negeri tersebut di Lubnan. Lepas tu dia dapat stesen televisyen. Dia minta kepada kerajaan Lubnan untuk dapat stesen televisyen. Lepas tu untuk buat pos tentera apa semua sekali. Dia minta macam-macam. Dan Lubnan selepas mana perang dengan Israel tadi ni, hak bila Hizbullah menang tadi ni, tak aman selepas tu. Tak aman apa ni Lubnan. Dalam keadaan yang getir. Bahaya kerana Syiah ada kuasa pada ketika tersebut. Tujuan lawan dengan Israel kerana apa? Kerana rancangan dah hebat dah. Ada orang mati tak dalam peperangan tersebut? Kalau tengok balik. Wallahualam, kalau mati mungkin orang lain yang mati. Orang Palestin pun tembak pitak dalam medan Lubnan. Abang kata ni lah orang kita mati. Nah. Dan kemudian apa yang berlaku lepas tu? Baik hubungan. Nampak? Bashar Assad lagi kuat bila mana Hizbullah dah pegang di Lubnan. Bashar Assad kuat sebab di Syria kata kalau gambar Bashar Assad sebelah Hizbullah. Bashar Assad mesti ada gambar dengan Hasan Nasrullah. Dua orang ni mesti ada sekali gambar. Nah. Kemudian lah ni mereka buat pula di Mesir. Mereka nampak sebab apa Mesir ni bahaya. Sebab apa mereka kena ambil juga Mesir. Di Mesir kena ambil sebab kalau kata Mursi masih pegang, Mursi ahli sunnah wal jamaah, kalau dia pegang akan bahaya pada Syria. Lagi lama dia pegang, mungkin tentera akan lembut hati dengan Mursi. Dan kemungkinan silap-silap masa Mursi akan masuk dan serang Syria. Dan kemudian Israel tak akan selamat ketika tersebut. Israel tak akan selamat. Bila Israel tak selamat, Israel kena buatlah macam mana pun, Amerika kena buatlah macam mana pun untuk jatuhkan pemimpin-pemimpin ni. Jatuhkan mereka, insya-Allah kita selamat. Abdul Fattah Sisi antara yang disogok. Bila disogok, maka dia kata kepada dia, buatlah macam mana pun, walaupun terpaksa mematikan beberapa ribu orang. Matikan beberapa orang pun, yang penting jangan bagi balik kepada dia. Kerana kalau dapat balik kepada dia, maka bahaya kita. Bapak semua, kalau kita berterusan benda ni, dia akan jadi macam Syria. Dan Abdul Fattah Sisi ni dia akan ambil contoh Bashar Assad. 2 tahun dah Bashar Assad tidak jatuh bila mana terus melawan. Dia tidak ambil contoh Husni Mubarak. Husni Mubarak ni jahat-jahat pun saya nampak baik juga sikit. Kerana dia turun lepas 18 hari. Jahat-jahat dia pun turun jugalah. Masuk penjara Assad walaupun keluar balik lah. Tapi dia latih orang bawah ni untuk jadi jahat lebih pada dia lagi. Nampak tak? Abdul Fattah Sisi ni orang dia keluar jahat daripada dia lagi. Nampak tak? Dia latih orang yang mampu untuk nak menjaga nama dia, memburukkan nama sendiri. Ni hebat ni.
Ni tak ada pemimpin dunia macam ni yang hebat macam ni. Husni Mubarak ni nampak kemah dia ni. Boleh masuk sejarah lah, sejarah orang-orang bodoh. Nah. Baik zakat tu dulu lah. Wallahu a'lam. Panjang lah cerita ni. Jadi seminar pula nah. Saya ni kalau cakap bergamak kan nak ingat orang lah. Jadi cukup zakat tu dulu. InsyaAllah kita temu pada masa akan datang. Nah, kalau waktu bila tak tahu lagi lah, nanti Cikgu Soekarno beritahu lagi. Nah, apa ni, insyaAllah kalau kita ada masa kita akan temu lagi. Kita akan bincang panjang bab Syiah, bab Wahabi dan sebagainya. Tapi waktu sekarang ni saya nampak lebih banyak untuk kita doakan umat Islam di Syria. Nah, post-post di Facebook kita tu lebih banyak pasal umat Islam di Mesir, di Syria tu lebih banyak patut kita buat benda gitu. Daripada duk post berkenaan dengan apa ni, apa Allahumma salli ala Muhammad, rasa seronok hari ni dapat bertemu dengan seseorang yang saya telah lama cintai. Tak payah. Baik, tak usah post lah benda-benda gitu. Lebih baik post lah benda-benda yang bermanfaat pada umat Islam yang lain. Khususnya doa kepada umat Islam di Syria dan sebagainya. Doa gitulah. Nah, insya-Allah kita pesan ramai-ramai kepada semua untuk kita doakan setiap masa sekarang ni getir sangat-sangat dah di Mesir. Di Syria pun dah semakin getir. Nah, suasana umat di sana yang tidak menentu. Kita seronok lagi ni boleh ada lagi majlis ilmu. Masih bersih lagi orang bagi apa, boleh lagi untuk kita dengar, kita datang selamat, aman dan sebagainya. Aman lagi Malaysia ni no. Aman lagi sebab kita tak kena tembak kan. Hak kena tembak orang lain. Ni orang Malaysia. Lebih kurang ayam daging kita ni. Tengok orang lain kena tembak orang lain, bukan kita. Kena adik-beradik dia, baru kalut. Dia kalut tu. Kita jangan jadi ayam daging no. Kita ni kena jadi orang panggil apa? Jadi orang lah, jangan jadi ayam daging apa. Jadi orang lah, dia fikir orang selalu insya-Allah. Jadi muslim yang sebenar insya-Allah. Jadi saya sekat tu dulu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah temu pada masa akan datang kita akan bincang panjang lagi. Saya sebenarnya nak buka soalan banyak. Nak baca sikit tadi tapi terpanjang terlupa. InsyaAllah lepas ni kita baca setengah jam 45 minit, lepas tu kita soal jawab selama lebih kurang dalam sejam gitu. Ya, baru sedap gitu kan. Kalau dia benarkan lah, tak benarkan buat macam mana. InsyaAllah lepas ni kita temu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.